Sejarah Puchong. Puchong, Selangor. Puchong telah wujud sekurang-kurangnya lebih dari 120 tahun dahulu, dan mendapat namanya sempena sejenis burung yang dikatakan sering memenuhi kawasan tebing sungai dan lombong. Orang asli pada sekitar tahun 1900 menjadikan burung puchong tersebut sebagai makanan kegemaran sehinggalah terdapat seorang anak watan Melayu memberi nama kawasan itu yang kekal hingga ke hari ini. Sungai Kelang merupakan nadi utama bagi Puchong. Puchong mula diteroka apabila beberapa buah estet atau ladang pertanian dibuka secara besar-besaran. Untuk menyokong keperluan buruh yang banyak dalam sektor pertanian, syarikat estet mengambil imigran dari India sebagai pekerja. Tidak lama selepas itu, kawasan pesisir Sungai Kelang pula ditemui biji timah. Kerana industri perlombongan biji timah, para imigran dari China pula dibawa masuk. Dikatakan kuil Hindu di Puchong Batu 12 mempunyai sejarah selama 120 tahun. Manakala bagi SJKC, Han Ming di Puchong Batu 14, ia telah disahkan mula beroperasi sejak tahun 1921. SJKC, Sin Ming di Puchong Batu 17 mula beroperasi pada tahun 1934. Terdapat juga sekolah Melayu yang awal dibina di Puchong iaitu Sekolah Kebangsaan Pulau Meranti yang mula dibuka pada tahun 1946. Semasa pemberontakan komunis pada tahun 1948, Puchong telah menjadi kawasan hitam dan semua penduduk telah ditempatkan semula ke kawasan yang dikenali sebagai Kampung Baru Batu 14 dengan kawalan pihak polis. Penduduk bekerja sebagai penangkap ikan, penoreh getah dan melombong biji timah. Terdapat beberapa buah syarikat yang mempunyai kapal korek masing-masing. Antara syarikat biji timah yang pernah beroperasi di Puchong adalah seperti Keling Hal Tin Latat, Hong Kong Tin Latat, Petaling Tin Latat, Sungai Kelang Dredging dan yang paling besar Air Hitam Tin Dredging. Puchong mula membangun pada tahun 1985 apabila lesen melombong biji timah tamat dan kemudahan infrastruktur mula dibina kerajaan. Puchong pada 1980-an. Ekonomi Puchong pada era ini adalah sangat bergantung kepada industri perlombongan, timah dan pasir penorehan getah dan juga pemprosesan serbuk kari. Pada zaman ini pola penempatan Puchong adalah berbentuk sejajar dengan Jalan Puchong. Penempatan ini ditandai dengan batu. Penempatan di kawasan Puchong pada zaman itu adalah seperti berikut. Batu 6. Sekarang kawasan ini merujuk kepada kawasan di sebelah jambatan yang melintasi lebuhraya Shah Alam, sebelah Kuala Lumpur. Batu 8. Sekitar kawasan Kinrara dan Taman Pak Siong. Batu 9. Merupakan kawasan pusat bagi Puchong, dikenali juga sebagai Bandar Puchong Jaya. Puchong Jaya merupakan salah satu susu keluar ke lebuhraya Puchong Sungai Besi, lebuhraya Shah Alam Kesas, dan lebuhraya Damansara Puchong LDP. Batu 11. Kini masih wujud, merujuk kepada Kampung Melayu Berhampiran, Lurah Besar Puchong, dekat dengan Bandar Puchong Jaya. Di tahun 60-an hingga 70-an terdapat sebuah kawasan penternakan buaya di Batu 11 Puchong dan pada tahun 70-an juga terdapat satu banjir besar telah melanda Puchong. Akibat dari peristiwa banjir tersebut, kebanyakan buaya-buaya yang berada di kawasan Batu 11 Puchong telah terlepas dan mendiami kebanyakan sungai, lombong dan juga tasik di sekitar Puchong. Ini termasuk juga buaya Puchong yang mendiami tasik di Kampung Sri Aman. Ramai warga setempat mengatakan yang buaya tersebut terlepas semasa banjir besar pada tahun 70-an dan telah mendiami tasik berkenaan. Batu 12. Pada masa dulu ia adalah pusat bagi penduduk Puchong. Balai Polis Puchong asal terletak di sini tetapi sekarang telah dipindahkan ke Bandar Puchong Jaya. Terdapat juga beberapa buah rumah kedai namun telah dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan lebuhraya Damansara Puchong.
Kawasan ini sekarang lebih dikenali sebagai Bandar Puteri Puchong. Tepat pada selekor besar LDP, terdapat kilang traktor. Sekarang Pekan Puchong Batu 12 cuma tinggal sebuah masjid dan juga rumah JKR. Batu 13 merujuk kepada penempatan di tepi Sungai Kelang. Di sini juga ada sebuah kilang kari iaitu Kilang Kari Cap Burung. Terdapat 6 buah kampung di Batu 13 Puchong: Kampung Baru Sri Puchong, Kampung Sri Langkas, Kampung Sri Langkas Tambahan, Kampung Sri Aman, Kampung Tengah dan Kampung Kenangan. Di akhir tahun 80-an terdapat satu peristiwa buruk di mana sebuah kapal korek di kawasan Pelombongan di Puchong telah terbalik. Ia berlaku di Batu 13 yang mana sekarang dipanggil sebagai Puchong Permai. Buaya Puchong, yang dahulunya menjadi tajuk besar di dalam surat khabar juga berasal dari sebuah tasik semula jadi di Kampung Sri Aman Batu 13 Puchong. Batu 14 merupakan penempatan tradisi di kawasan Puchong yang dipelihara dengan lengkap. Selain itu tempat ini juga terkenal dengan masakan khas Kenyong Tofu. Batu 16 sebuah penempatan estet yang telah dibangunkan menjadi kawasan perumahan baru iaitu Bandar Bukit Puchong 1 dan Bandar Puchong Utama. Batu 17 merujuk kepada kawasan lombong air hitam yang merupakan lombong terbesar di Puchong. Dahulu di sini terdapat banyak penempatan penduduk. Namun pada pertengahan 1980-an, apabila lombong ditutup, kawasan ini dikenali sebagai bandar hantu sehinggalah kerajaan negeri membangunkan semula kawasan ini kepada pertumbuhan penempatan baru yang dikenali sebagai Putra Perdana, Danau Putra, Aman Putra dan Nusa Putra. Batu 18 merujuk kepada kawasan sekitar Kampung Pulau Meranti dan kawasan perumahan baru seperti Kipat Puchong, Taman Meranti Indah dan Desaria Kondominium. Terletak di tengah-tengah Bandar Puchong yang pesat membangun dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Di sinilah tersembunyinya paru-paru hijau Lembah Klang, hutan simpan air hitam. Berkeluasan 1182.07 hektar, hutan ini masih kekal dengan kehijauan flora dan kepelbagaian faunanya. Di sini juga terletaknya Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah, yang menguruskan segala aktiviti penyelidikan dan pendidikan. Terdapat 430 spesies tumbuhan berbiji, 33 spesies paku pakis, 127 spesies balak, 29 spesies buah hutan dan 121 spesies tumbuhan ubatan yang terdapat di hutan ini. Bagi kategori fauna, kira-kira 208 spesies burung, 5 spesies primat, 15 spesies kelawar, 17 mamalia kecil tidak terbang, 10 spesies reptilia, 39 spesies katak dan 11 spesies ikan. Kepelbagaian spesies flora dan fauna di dalam hutan simpan ini telah mewujudkan satu ekosistem yang melengkapi dan saling menyokong antara satu sama lain. Keunikan hutan ini bukan sahaja terhadap kepelbagaian flora dan faunanya, tetapi juga dengan kehadiran penghuni asal hutan simpan ini iaitu orang asli dari suku temuan yang masih menggunakan hutan ini. Suku temuan dari dua buah kampung iaitu Kampung Sungai Rasau Hilir dan Taman Orang Asli Saujana Puchong dikatakan telah tinggal di dalam hutan ini sejak 400 tahun lamanya. Sehingga kini walaupun telah mengecapi arus permodenan dan tidak lagi tinggal di dalam hutan, mereka masih menggunakan hutan ini untuk mengutip hasil hutan, menjalankan aktiviti keramaian dan upacara tradisi kaum mereka.